Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, diharapkan semua telah bersedia untuk kita meneruskan pembelajaran RBC tingkatan 1 KSSM dengan 45.1 Reka Betul Sistem Investigasi. Okey, hari ini kita akan meneruskan topik yang seterusnya iaitu dua saja, iaitu 5.1.2 dan 5.1.3. Mana 5.1.2 ni adalah komponen utama sistem investigasi dan 5.1.3 lakaran reka bentuk baharu sistem investigasi. Okey. Alright. So terdapat beberapa komponen utama di dalam sistem investigasi. Kalau ada nampak perkataan SF dekat dalam slide saya tu, itu maksudnya sistem investigasi. Okey. So komponen utama sistem investigasi terdiri daripada tiga. Okay, ada tiga komponen utama iaitu sumber, medium dan alur keluar. Alur keluar ni kita panggil sebagai outlet. Okay, namun begitu terdapat komponen lain yang digunakan dalam sistem investigasi komersial. Okey. So, ingat tiga komponen utama ni, jika ditanya nanti apa tiga komponen utama dalam sistem investigasi, kena ingat sumber, medium dan alur keluar. Okey, di mana sumber itu adalah tempat simpanan bekalan nutrien. Okey, biasanya kita letakkan sumber ini di dalam tangki baja. Okay, tangki baja ni tempat untuk menyimpan bekalan nutrien. Kemudian kita ada medium. Okay, medium adalah laluan penyampaian nutrien. Maksudnya sepanjang dalam sistem investigasi tersebut dia akan ada laluan. Laluan tu biasanya kita gunakan pipe PVC, pipe PVC bersaiz kecil untuk mengalirkan nutrien sampai ke setiap media tanaman. Okey, kemudian komponen yang ketiga adalah alur keluar. Okey, alur keluar ataupun outlet, tadi kita sebut outlet kan. Okey, outlet adalah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Okey. So bekalan nutrien tadi akan melalui medium dan akan keluar di alur keluar dan sampai ke tanaman. Okey. Okey, kemudian kita akan tengok pula komponen sistem investigasi komersial. Okay, komersial ni maksudnya yang telah digunakan secara meluas di dalam ekonomi perladangan ataupun ekonomi perladangan lah. Okey, yang pertama adalah tangki nutrien. Komponen yang pertama adalah tangki nutrien. Komponen yang kedua adalah pam air. Okay, ini komponen ni maksudnya benda yang penting yang kena ada dalam sistem investigasi. Kalau dia tak ada, maksudnya tak lengkap lah kita punya sistem investigasi. Okay, tangki nutrien, yang kedua pam air, yang ketiga set penitis, tube mikro dan nipple, yang keempat penapis, yang kelima alat pengatur masa, yang keenam pipe ladang. Okey, so kalau tadi ada tiga komponen utama dalam sistem investigasi, tetapi di dalam sistem investigasi komersial diluaskan lagi kepada 6 komponen. Okey, 6 komponen. Okey, so kena ingat ada 6 komponen sistem investigasi komersial yang telah digunakan secara meluas di dalam sektor perladangan. Okay, kita tengok satu persatu. Ada 6 komponen tadi. Okay, kemudian yang pertama adalah tangki nutrien. Tangki nutrien ini berfungsi untuk menakung lakuran larutan baja. Okay, pengaliran larutan baja ke sistem pengairan dilakukan dengan bantuan pam air atau secara tarikan graviti. Okay, tapi biasanya kita gunakan pam air lah sebab bila kita gunakan pam air barulah pengaliran larutan baja itu disebarkan secara maksudnya ada tekanan, maksudnya akan sampai. Okey, kemudian kita tengok komponen yang kedua adalah pam air. Pam air ini saya rasa semua orang kenal pam air. Dia berfungsi untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Okay, pemilihan jenis pam bergantung kepada keluasan tapak, tekanan yang diperlukan dan bilangan tanaman. Okay, katakanlah kalau
Kan dia kata bergantung kepada keluasan tapak. Semakin luas tapak sistem fertigasi tersebut, so semakin besar pam air yang diperlukan. Besar tu dari segi apa? Dari segi kuasa tekanan dia. Okey, kalau macam setakat kita buat fertigasi dalam satu tong air yang kecil untuk kita tanam kegunaan seisi keluarga, mungkin kita boleh gunakan pam air yang kecil saja. Tapi kalau untuk digunakan sebagai sumber pendapatan, maksudnya pam air tu kena lebih besar lah. Okay, sebab kita punya keluasan tapak tanaman tu lebih besar. Okay, seterusnya kita tengok komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga adalah set penitis, tube micro dan nipple. Okay. Nipple dimasukkan ke dalam lubang pipe yang telah ditebuk. Okay, bahagian tube micro disambung pada nipple beralur dua dan satu bahagian disambungkan pada penitis. Set penitis ini akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Okey. Nampak tak rumah saya ni? Nampak? Okey, macam ni ya. Nipple dimasukkan ke dalam lubang pipe yang telah ditebuk. Okey, nipple, ini nipple. Kemudian bahagian tube micro disambungkan pada nipple. Okey, tube micro ni disambungkan pada nipple dan kemudian disambungkan pula kepada set penitis. Set penitis ini kedudukannya pada pangkal tanaman. Dikatakan tadi kita masukkan kokopit dekat dalam polybag. So set penitis itu dia akan sampai kepada kokopit yang ada dalam polybag tadilah. Okay, nak? Okay, komponen yang keempat pula adalah penapis. Okay, penapis berfungsi untuk apa yang ditapis. Berfungsi untuk menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan, iaitu dipasang selepas pam air. Okay, penapis ini perlu dibersihkan selalu supaya pengaliran larutan baja menjadi lancar. So apa yang dia tapis? Dia tapis benda asing. Benda asing ini mungkin ada di dalam larutan baja. Okay. Supaya kita nak dia sampai kepada tanaman itu secara katalah. Okey, seterusnya komponen yang kelima, alat pengatur masa. Alat pengatur masa ataupun kita panggil sebagai timer. Okey, timer berfungsi untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang ditetapkan. Okey. So, timer biasa guna kat dalam handphone pun ada kan. Tapi ini timer untuk dia atur masa. Bila masa baja tu nak sampai kepada tanaman. Berapa kekerapan dia dan berapa kuantiti dia. So ditetapkan oleh alat pengatur masa tersebut. Okay, kemudian yang keenam pula adalah pipe ladang. Okay, pipe ladang ini terdiri daripada pipe utama, pipe sekunder dan pipe tertier. Okay, pipe utama dan pipe sekunder biasanya bersaiz dalam lingkungan 32 mm hingga 40 mm. Okey, so biasanya pipe PVC yang paling sesuai digunakan sebagai pipe utama dan pipe sekunder, manakala pipe poli sesuai digunakan untuk pipe tertier. Okay, ketika membuat pemasangan, bahan-bahan penyambungan perlu untuk melengkapkan sistem pengairan fertigasi tersebut. Okay, so kesimpulannya pipe ladang terbahagi kepada tiga. Okay, pipe pipe utama dan pipe sekunder biasanya sesuai digunakan pipe PVC, manakala untuk pipe tertier pula sesuai menggunakan pipe poli. Okay. Bahagian yang ketiga pula kita tengok keperluan asas dalam sistem fertigasi. Okay, ini keperluan asas. Okay, kalau tak ada keperluan asas ini, so sistem fertigasi juga tidak lengkap. Okay, yang pertama adalah tangki larutan baja. Okay, tangki larutan baja ini adalah dua tangki larutan baja diperlukan untuk menyediakan pasti baja fertigasi, iaitu larutan baja stok A dan larutan baja stok B. Okay, kalau kita nak cari larutan baja ni dekat Shopee pun ada jual. Shopee pun ada jual. Nanti kita boleh try saja cari kan, tengok larutan baja sistem fertigasi.
Okey, kemudian keperluan asas yang kedua pula adalah larutan stok baja. Larutan stok baja adalah iaitu baja fertigasi adalah dalam bentuk serbuk dan terdiri daripada set A dan set B. Kedua-dua set ini perlu dilarutkan terlebih dahulu mengikut sukatan yang betul sebelum digunakan. Okey, sekarang serbuk baja tersebut boleh didapati dalam bentuk larutan tersedia dijual dalam pasaran. Ini yang saya kata tadi, dekat Shopee pun ada jual. Okey, bahagian keempat pula kita tengok contoh penyediaan larutan stok baja. Dia bukan sebarangan boleh kita nak sediakan larutan stok baja tu. Okay, ada cara dia. Okay, cara dia ini adalah contoh penyediaan larutan stok baja. Okay, contohnya 1 liter stok baja A dilarutkan dengan 100 liter air. Okay, kita ada 1 liter stok baja A. Kita tak gunakan 1 liter tu terus untuk masukkan dalam sistem fertigasi tersebut. Kita kena bancuh dengan 100 liter air dalam tangki A. Kemudian 1 liter stok baja B dilarutkan dengan 100 liter air dalam tangki B. Okay, maksudnya ada 2 tangki lah. 2 tangki dan 2 jenis baja. Okay, penyediaan larutan baja fertigasi, campurkan parti baja A dan parti baja B ke dalam tangki C. Okay, yang berisi air mengikut sukatan yang betul. Kacau dengan batang kayu. Okay, contohnya macam ni lah. Kita ada baja A, kita bancuhkan dengan dalam tangki A dengan 100 liter air. Begitu juga dengan baja B. Kemudian kita campurkan larutan baja dalam tangki A dan tangki B itu masuk ke dalam tangki ikut sukatan yang betul. Okay, bila kita dah masukkan dalam tangki C itulah yang akan disambungkan ke dalam sistem fertigasi nanti. Okey. Kemudian kita tengok pula bahagian E, iaitu pemilihan jenis dan variety tanaman. Okey, jenis dan variety tanaman yang baik penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan berkualiti. Pastikan pemilihan jenis tanaman dan variety sesuai dengan persekitaran kawasan seperti suhu, kelembapan udara dan tahap penurusan. Okey, ada beberapa variety tanaman hybrid dalam pasaran yang boleh dipilih. Okey, contohnya adalah daripada variety chili, tomato dan rock melon. Ini adalah antara jenis tanaman yang sangat sesuai kalau kita nak buat kita nak tanam dia secara sistem fertigasi. Okey, biji benih yang telah dipilih perlu disemai terlebih dahulu di dalam bilang semaian daripada jenis plastik hitam atau polistirena. Lepas itu, anak benih ini sesuai untuk diubah ke dalam polybag. Okey, kalau biji benih ni kita tak semai sendiri pun, boleh kita biasa pergi kedai eco shop RM2 RM10 tu kan yang ada jual dalam paket-paket tu kan benih tu. Itu adalah biji benih yang telah disemai. Okay? Yang kita dah boleh terus guna untuk ditanam di dalam sistem fertigasi tersebut. Dia kata selepas 2 minggu anak benih ini sedia untuk diubah ke dalam polybag. Itulah. Okey, kemudian kita tengok ke bahagian ke-6 F, iaitu pengurusan tapak dan alatan. Okey, untuk dari segi pengurusan dia ada tiga perkara yang perlu dititik beratkan, iaitu yang pertama pemilihan tapak. Okey, tapak untuk penanaman adalah rata. Okey, ingat ya, untuk kita membuat sistem fertigasi ni, pemilihan tapak perlulah diratakan supaya aliran air baja ke tanaman adalah sama. Okey, kuantiti air baja yang sama ke setiap pokok penting untuk mencapai kebesaran yang seragam. Sebab tu bila kita pergi ke Cameron Highland, pergi ke ladang strawberry, dia punya tapak untuk sistem fertigasi tanaman strawberry tu rata je kan. Sebab dia gunakan sistem fertigasi, so dia punya aliran baja itu kena sama, kena mempunyai tekanan yang sama supaya dia punya besaran seragam, besaran dia sama je semua. Okey. Kemudian perkara kedua adalah sumber air. Okay, tapak untuk penanaman fertigasi memerlukan sumber air yang bersih seperti air kolam, tasik, sungai, mata air ataupun
air pipe. Okey, kualiti air perlu ditentukan sebelum kita gunakan dia. Okey, macam mana nak tentukan dia? Gunakan pH meter untuk mengetahui nilai pH air yang akan digunakan. Okey, berapa nilai pH yang sesuai? Okey, biasanya nilai pH yang sesuai adalah pH 7 lah, iaitu pH neutral. Kemudian perkara yang ketiga adalah anggaran kos. Okey, penting untuk kita mengenal pasti kos atau modal permulaan sebelum memulakan projek penanaman fertigasi. Okey, dia untuk mulakan sistem fertigasi ni dia ada kos dia yang tersendiri lah. Kos dia agak tinggi. Okey, kos dia agak tinggi pada peringkat pemasangan saja. Tapi bila di peringkat operasi dia punya kos rendah berbanding dengan kalau kita tanam secara konvensional lah. Okey, kos ini termasuk sistem pengairan, polybag, media tanaman, racun serangga dan racun kulat serta baja fertigasi. Kemudian bahagian yang ke-7 pula iaitu pengurusan sistem pengairan. Okey, ada tiga jenis sistem pengurusan sistem pengairan dia. Yang pertama, sistem pengairan percikan. Okey, seperti gambar yang saya tunjuk di sebelah sini. Kemudian jenis sistem yang kedua adalah sistem pengairan saluran gabus. Okey, yang ketiga sistem pengairan di teh. Ini yang kita panggil sebagai polybag. Polybag dia warna putih. Biasanya kita jumpa polybag warna hitam kan? Okey. Alright. So sebelum kita teruskan kepada subtopik 5.1.3, saya nak tanya siapa ya? Nak tanya Haziq lah. Haziq. Haziq ada kat situ kan? Ya, saya. Okey Haziq, saya nak tanyalah satu soalan yang simple. Okey, tanaman dalam sistem fertigasi ni dia berbeza dengan tanaman yang kita selalu tanam di luar rumah. Okey, apa beza kalau tanaman di rumah kita gunakan tanah? Okey, kalau sistem fertigasi ni biasanya dia gunakan apa? Gunakan apa dia gunakan apa untuk menggantikan tanah? gunakan kok ada siapa-siapa nak bantu Haziq? Ada tak? Okey, kalau fertigasi dia memang tak gunakan tanah. Tapi dia gunakan apa? Ingat lagi tak minggu lepas saya ada cakap kita gunakan coco peat. Coco peat tu coco peat tu diperbuat daripada apa? Daripada kalau bahasa Melayu daripada sekam padi. Okay, ingat lagi tak sekam padi? Biasa dengar tak sekam padi tu apa? Kalau orang-orang penaga ni tak tahu sekam padi tu memang saja lah. Sekam padi tu apa, Haziq? Tak tahu? Tak tahu. Nanti habis GM nanti pergi tanya mak, sekam padi tu apa? Nanti tanya mak dah. Okay. Alright, kita teruskan topik 5.1.3. Lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi. Okey. Lakaran reka bentuk sistem fertigasi boleh dihasilkan berdasarkan teknik penyusunan jejari dan gegelang. Okey, ada dua jenis lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi, iaitu yang pertama teknik penyusunan jejari dan yang kedua teknik penyusunan gegelang. Okey, lakaran reka bentuk sistem fertigasi boleh dihasilkan dalam bentuk lakaran sama ada bentuk lakaran 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Okey, lakaran 2 dimensi menunjukkan pandangan panjang dan lebar objek. Okey, kalau dia dua dimensi tu kita tengok dia punya satu permukaan saja.
Betul tak? Okay, lakaran 2D, kita hanya boleh nampak dia punya panjang dan lebar objek. Okay, kalau lakaran 3D, dia menunjukkan pandangan, panjang, lebar dan tinggi objek. Maksudnya 3 dimensi. Dia ada 3 sudut pandangan. Okay. Panjang, lebar dan tinggi. Itu kita panggil lakaran 3 dimensi. Antara perbezaan lakaran 2D dengan 3D, lakaran 3D, 3 dimensi ni dia lebih menonjolkan objek seperti seolah-olah kita melihat objek yang sebenar. Kalau 2 dimensi ni dia maksudnya tak berapa detail lah. Okay, so kita tengok ada 2 teknik penyusunan tadi kan. Okay, yang pertama teknik penyusunan sistem petigasi jejari. Okay, jejari. Teknik ini sangat ringkas dan mudah dipasang, tapi namun berkemungkinan larutan baja tidak sampai ke penghujung bekas makanan sekiranya tekanan rendah. Okay, bayangkan sini kita punya sumber. Okay, kita letakkan pam air dekat sini. Okay, pam air ini akan menyebarkan, akan mengalirkan larutan baja ke setiap media tanaman tersebut. Okay, ke setiap bekas-bekas tanaman. Tapi ada kemungkinan, bekas-bekas tanaman yang di bahagian hujung-hujung bila sampai dekat depa, tekanan dah semakin rendah. Bila tekanan dah semakin rendah, kemungkinan larutan baja tu tak sampai dengan secukupnya. Okay, itu adalah kelemahan sistem jejari. Dia senang nak pasang, dia ringkas, tapi kemungkinan larutan baja tak sampai ke hujung. Okay, tapi berlainan pula dengan teknik penyusunan sistem petigasi gegelang. Okay, teknik ini dia mengagihkan air baja secara seimbang pada semua bekas tanaman. Okay, maksudnya sumber ada kat sini, sumber di sebelah kiri tu kan, nampak tak? Okay, sumber di sebelah kiri. Lepas tu dia alirkan secara, dia nampak macam gelang kat sini kan, tapi gelang lipat. Dia mengalirkan secara seimbang pada semua bekas tanaman. Okay. Sekiranya mana-mana bekas tanaman ditanggalkan, katakanlah saya nak tanggalkan satu bekas tanaman, saya nak putuskan dia, tapi aliran air tetap akan mengalir dan tak jejaskan pun. Okay, maksudnya bekas tanaman lain tak terjejas pun, maksudnya tak terputus pun aliran keseluruhan sistem tersebut. Okay. So ini adalah kelebihan sistem petigasi gegelang. Dia mungkin agak rumit untuk dipasang, tapi kelebihan dia seimbang. Semua bekas tanaman dapat aliran baja secara seimbang dan tidak menjejaskan keseluruhan sistem. Okey. Alright. Kalau tak ada apa-apa soalan, so saya tamatkan kelas ini. Sekejap lagi saya akan hantar link tugasan, so diharapkan semua boleh buat tugasan lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.